Sekarang ini saya ada dekat atas jembatan gantung. Oke. Betul-betul dekat atas jembatan gantung. Sekarang pun lebih kurang pukul 2. Lebih kurang lah. Ups. Ada serang laba-laba tengok. So saya takkan langgar benda ni. Saya kira nak pergi sampai ke ujung sana. Tapi tengok-tengok nampak ni sarang laba-laba. So saya takkan langgar, saya takkan rosakkan lah. Sebab kalau saya terus ke depan, yang pastinya saya akan langgar sarang laba-laba ni. Laba-laba. 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 Boleh tengok. Hoi. Nampak ke ni dalam kamera ni? Untuk mereka yang memang mata terang mungkin boleh nampak lah, okey. Saya bermalam dekat sini lebih kurang 1 tahun lepas. Lain pun sini tak berapa cantik. Lain sekejap ada, sekejap tak ada. Pukul 2. Pukul 2.15. Goyang lah benda ni. Jangan tiru. Sebab kalau jatuh habis kalau jatuh. Okey, nasib baik. Oh! Wow, God. Ini kena hati-hati. Boleh jadi saya jatuh ke sana ataupun ke sana memang parah. So apapun sentiasa hati-hati.
Benda ni pun sebenarnya reput lah. Bahaya tak macam ni. Goyang lah benda ni. Jangan tiru. Sebab kalau jatuh habis kalau jatuh. Okey, nasib baik. Oh god. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau jatuh dekat sebelah sana habis. Nasib baik saya jatuh sebelah sini. So kita jangan buat lagi lah aksi itu, okey? Tak payah buat lagi. Lagi sekali saya ingatkan, biar fearless, jangan brainless, okey? Terima kasih. Sunyi sepi dekat sini. Cuma boleh dengar bunyi-bunyi hutan. Untuk rumah ni saya tak akan explore sebab sebelum ni pun saya dah pernah stay and sleep dekat dalam tu. Memang cantik. Dan jembatan ni pun nampak semakin uzur lah. Boleh tengok dedaunan yang menjalar dekat atas ni. Perjalanan misteri yang saya lakukan ini bermula daripada Kuala Kubu Baru ke Bukit Pressure dan seterusnya daripada Bukit Pressure ke Raub Pahang untuk footage siang. Manakala untuk footage malam, selepas pukul 12 malam saya akan memulakan perjalanan daripada Trannom ataupun Raub menuju ke Bukit Pressure dan seterusnya menuju ke Kuala Kubu Baru.
Federal Road 55, Jalan Lama Kuala Kubo Taranom, Raub Pahang, sepanjang 65 km. Jalan lama ini menghubungkan daerah Hulu Selangor di negeri Selangor dan daerah Raub di negeri Pahang. Mengikut apa yang direkodkan, laluan ini telah wujud sejak tahun 1887. Bermacam cerita mistik dan misteri di sepanjang laluan ini. Kedatangan saya di sini pada kali ini untuk melihat suasana seram malam di sepanjang laluan lama ini. Sememangnya kekerapan kenderaan yang melalui laluan ini teramatlah kurang, apatah lagi bila malam menjelma. Pada malam yang pekat itu, saya bersendirian di laluan ini. Keadaan jalan yang gelap dan dikelilingi hutan tebal membuatkan diri sentiasa tertanya-tanya, mungkin ada yang sedang memerhatikan dari atas bukit dan di sebalik hutan belukar. Saya hanya ditemani oleh bunyi motosikal kecilku. Lampu motosikal yang agak malap membuatkan diri sentiasa fokus dalam melalui setiap selekoh yang ada di sini. Sesekali bermacam bau yang datang singgah di hidungku. Saya tahu pada malam itu hanya saya dan ditemani oleh motosikal kecilku yang membelah kepekatan malam di sepanjang laluan lama ini. Sesekali saya ditemani dan dikejutkan oleh bunyi-bunyi hutan yang keluar daripada hutan. Kemungkinan bunyi-bunyi itu datang daripada binatang-binatang yang tinggal di dalam hutan tebal yang ada di sini. Sepanjang perjalanan ketika berada di laluan ini, bermacam perkara dan hal yang bermain di dalam fikiran. Untuk mereka yang pernah menggunakan laluan ini dan mempunyai kisah atau pengalaman yang tersendiri, bolehlah kongsi cerita dan kisah anda di ruangan komen. Welcome to Bukit Fresher. Dekat sini baru ada penempatan. Bukit Fresher terletak di negeri Pahang di atas Panjaran Titiongsa. Puncak tertinggi Bukit Fresher 1310 meter dari aras laut. Ianya terletak 110 km dari Bandaraya Kuala Lumpur. Bukit Fresher terletak di dalam Mukim Trust di daerah Raub Pahang Darul Makmur. Bukit Fresher mendapat nama dari seorang pengembara British pada zaman kolonial, yaitu Louis James Fresher. Walau bagaimanapun, sebelum kedatangan pihak penjajah, masyarakat orang asli ataupun pribumi telah pun menetap di sekitar sini sejak sekian lama. Antara bangunan yang paling lama di Bukit Fresher ialah pejabat pos, balai polis dan beberapa buah bangunan lain lagi. Di atas Bukit Fresher juga terletaknya padang golf yang tertua di Malaysia. Kedatangan saya di sini pada kali ini bukanlah mencari misteri tentang Bukit Fresher, tetapi lebih kepada menghayati sepanjang laluan yang ada di sini. Sememangnya Bukit Fresher banyak kisah sejarah dan cerita misteri. Di laluan sini juga tempat terbunuhnya
Sir Henry Geni, seorang pesuruhjaya tinggi British yang ditugaskan di tanah Malaya dalam serangan hendap pihak komunis pada 6 Oktober 1951 di Jalan Kuala Kubu, Bukit Fraser, berhampiran The Gap Rest House. Ini dekat bahagian tepi bawah jembatan ni. Cantik jembatan ni, boleh tengok dia punya frame joining jenis yang lama tu juga, macam lebih kurang yang satu jembatan saya review dekat jalan Gombak Bentong lama tu, lebih kurang macam ni. Dan jembatan ini pun sebenarnya saya pernah masukkan dalam salah satu video saya waktu saya review tentang lokasi Sir Henry Geni terbunuh tu dekat jalan Bukit Fraser ni juga. Sekali lagi saya ingatkan, jangan tiru aksi ini . Sebab aksi ini memang agak menempa maut. So jangan tiru. Kalau tengok dekat sana tu, sana Banjaran Titiwangsa ini semua masih termasuk dalam Banjaran Titiwangsa. Masih wilayah dia lagi. Memang tebal hutan sini. Boleh dengar bunyi-bunyi hutan. Dengar? Sunyi tempat ni. Tengok akan datang saya akan review jembatan ni, khas untuk jembatan ni saja. Okay. Kemungkinan kalau tak ada halangan saya akan buat stay and sleep. Dekat sini kita akan camping tempat ni. Let's go. Saya akan teruskan perjalanan saya. Saya tak boleh buang masa. Yang bagian saya sekarang ni, kalau kita naik dekat atas tu, kalau contohnya kita pergi Bukit Fraser dekat puncak tu kan, kita akan turun bagian sini sebab dia one way untuk naik, one way untuk turun. Yang ni untuk turun, turun saja. Naik tak boleh dekat sini. Boleh tengok dekat sini ada signboard one way street only for coming down. Dekat The Gap Rest House ni memang tak ada penempatan. Kalau malam memang gelap dekat laluan ni. Memang gelap. Sama ada kita dari depan tu nak naik ke atas ataupun dari atas nak turun ke bawah. Dan tak ada penempatan dekat sini. Saya mula-mula dulu saya pernah datang sini malam. Saya ingat area ni, kawasan ni ada lampu. Tengok-tengok gelap. Apa pun tak nampak. Dekat atas tu boleh nampak Fraser Hills signboard. Kalau nak ke sini, ikut jalan tu nak pergi Raub, Pahang. Kalau ke sana, nak pergi Kuala Kubu Baru, Kuala Lumpur, Selangor. Saya datang daripada sana dan saya akan terus menuju ke Raub, Pahang, Darul Makmur.
Okey, saya kena pusing balik. Ada satu benda saya nak tunjuk. Dekat laluan Bukit Fraser ni juga, sama ada Bukit Fraser Kuala Kubu ataupun Bukit Fraser Raub, memang selalu terjadi tanah runtuh dan pokok tumbang dekat sekitar sini. So saya akan tunjuk orang. Okey, yang ni ada pokok tumbang dekat sini, nampak. Tapi dia kena potong. Sudah kena potong. Biasa kalau pokok tumbang dia memang menghalang lah lalu lintas. Dekat sini ada pokok buluh. Kalau kena pokok tumbang ni 2-3 pagi, sama ada kayu ataupun pokok buluh, memang tak ada orang nak potong ya. Jadi pandai-pandai lah. Sebab tu kalau boleh laluan ni kalau terpaksa sajalah lalu. Mana-mana yang apa tu rasa-rasa tak berani lalu kat sini ataupun tak kuat semangat, kalau boleh elakkanlah lalu-laluan ni. Okey? Tapi sebenarnya laluan ni bukan tak boleh lalu, boleh lalu juga. So pandai-pandai lah jaga diri. Ada lori selisih dengan lori. Fuh, lori legend kepala kasut. Lori tu memang legend, Mercedes. Apa model saya dah lupa dah. Tapi memang legend lori tu. Dari tadi saya baru selisih satu biji lori yang ni. Kereta ada lah beberapa biji dan motor pun ada beberapa biji. Tapi yang pastinya jalan ni memang lengang. Lagi satu sedikit info lah tentang jalan ni. Dia punya kekerapan laluan tu, kalau berbandingkan dengan dari Kuala Kubu ke Bukit Fraser, laluan dari Kuala Kubu ke Bukit Fraser tu adalah juga kenderaan yang lalu. Tapi untuk laluan Raub ke Bukit Fraser ni memang agak kurang. Memang agak kurang kenderaan yang lalu. Ada tu ada tapi kurang. Okey, yang ni satu biji. Setakat ni saya baru selisih yang bahagian ni lah, Bukit Fraser Raub ni. Satu biji lori tadi tu dengan tadi itulah kereta Proton apa tu, Wira. Tak tahu dia orang dari mana. Masing-masing ada tujuan, halat tuju masing-masing. Okey, semoga dia orang selamat lah setiap perjalanan yang dia orang lakukan tu. Kita teruskan dengan perjalanan kita. Let's go. Boleh dengar bunyi air yang mengalir. Dekat sini ada sungai kecil. Keadaan jalan yang sunyi, sepi. Semestinya ada yang bertanya, tempat ni ada harimau ke? Dan saya nak bagi tahu, hutan dekat sini memang ada, cuma kalau boleh kita elakkanlah daripada bertemu dengan diorang. Dekat bawah tu ada air. Kita elakkan daripada bertemu dengan penghuni di tempat ni. Dan saya pun sebenarnya tak nak ganggu diorang. Saya sekadar mendengarlah bunyi-bunyi alam semula jadi yang ada di sini.
kawasan bekas tanah runtuh lah. Biasa dia akan tutup macam tu untuk mengelakkan daripada hakisan air hujan. Dekat sana pun ada. Kalau menghala dekat sana nak pergi Bukit Fraser. Menghala ke sini nak pergi Raub Pahang. Dekat bahagian bawah ni gaung. Gaung ni pun boleh tahan tinggi. Boleh tengok betapa tebalnya hutan yang ada dekat sini. Ini di bahagian sini. Belum lagi di bahagian sana. Boleh tengok pokok ni boleh tahan tinggi. Berapa usia pokok ni saya pun tak tahu. Yang pastinya pokok ni menjadi saksi bermacam-macam cerita di sekitar sini lah. Pokok-pokok yang ada dekat sini boleh tengok. Pokok ni semua pokok-pokok besar. Harap kekal lah dia dekat sini tanpa diganggu. Saya akan meneruskan perjalanan. Dekat sini ada jembatan besi. Akan datang, kemungkinan saya boleh review lah tempat ni akan datang lah, tapi tak tahu bila. Untuk jembatan ni. Ini laluan Bukit Fraser Raub ataupun laluan Raub ke Bukit Fraser. Bahagian sini. Tengok akan datang lah kalau boleh review. Saya akan datang balik dekat sini, saya akan review jembatan tu je. Macam biasalah, okey. Kita tak boleh buat sesuatu benda tu dalam masa yang sama sebab kita ni hanyalah manusia yang kerdil. Saya berhenti dekat satu tempat ni sebab saya tengok tempat ni agak menarik. Dekat belakang tu dia ada satu macam bukit. So saya akan cuba naik dekat atas, tengok apa yang ada dekat atas. Di mana laluan ni masih lagi di Bukit Fraser ke Raub. Jom kita tengok apa yang ada dekat atas tu. Dekat sana ada tangga, boleh naik sampai dekat atas lah. Sampai dekat atas tu boleh tahan tinggi jugalah. Okey, tapi memandangkan saya rasa naik dekat atas, nak tengok apa yang ada dekat atas tu. Saya tengok dekat atas pun ada pokok-pokok besar. Memang cantik pokok ni. Saya minat dan tertarik dengan kecantikan dia. So, itu membuatkan saya untuk terpanggil untuk naik dekat atas. Kita tengok apa yang ada dekat atas. Harap ada sesuatu yang menarik lah. Macam ni situasi dekat atas ni. Saya tengok ini macam gebian apa ni. Saya pun lupa apa nama dia. Ini pun macam baru disiapkan lah. Lepas tu boleh tengok pokok-pokok yang besar dan cantik ada dekat sini. Boleh tahan tinggi juga. Ini kalau jatuh tak tahu apa nak kata. So minta dijauhkan dan jangan tiru aksi ini macam biasa. Oke, lagi satu. Biar fearless, oke? Jangan brainless ataupun apa. Gurau je, oke? So kita boleh buat aksi, kalau aksi itu agak ekstrim, bukan tak boleh buat, boleh, tapi kenalah hati-hati. Itu nasihat saya lah. Dan nasihat itu pun saya selalu gunakan dekat diri saya sendiri juga.
Tengok pokok ni. Tak tahu apa yang ada dekat dalam ah. Tak nampak, gelap. Perlukah saya hidupkan lampu saya? Angin pun tiba-tiba kuat dekat sini. So, rasanya saya kena turun sekarang. Saya tak boleh lama-lama dekat bagian atas ni sebab sana tu pun hutan tebal juga. Nanti dia ada dekat sini berkeliaran. Lokasi saya sekarang ada dekat persimpangan nak masuk Kampung Bukit Telaga. Dekat dalam ni. Ini kira jalan yang saya akan lalu lah. Dekat sana nak balik ke Bukit Fresher. Ke sini nak pergi Rob macam biasa. Lepas tu dekat sini dia ada satu jalan masuk dekat dalam ni. Tapi saya bukan tak nak masuk dalam, boleh. Tapi kalau boleh untuk next time lah. Sebab hari ni pun takut masa saya tak cukup lah, sebab ni pun dah petang. Saya kena sampai dekat Raub sana. Kampung orang asli Bukit Telaga. Terus ke dalam.
Oke. Ya. Nasi biryani Ini abang tuh tadi jual. Abang Nazri nama dia. Nah, tapi yang buat nih abang sabar. Dia kata orang yang buat nih betul-betul sabar. Nah apa? Nah goncang dodol nih. Oh. So siapa nak bolehlah beli Nombor ada dekat sini 017 927 5415. Ini dekat Kampung Tok Macang, Raupahang Pahang. Ulu Gali sana. Let's go. Sekarang saya nak makan sebelum saya nak sementara nak menunggu malam dan akan melakukan eksplorasi malam kita selepas pukul 12 malam. Terima kasih. Jemput. Itu aktiviti time free lah bang. Terus ada juga side income. Ya betul, sikit-sikit lah. Minat, abang pun tengok gaya macam ni nak ambil video. Betul. Yalah, kita ada bakat macam tu gampang kan. Betul. Anugerah Allah. Terima kasih bang Sama bang. Abang duduk Ulu Gali. Sama tempat dengan orang buat dodol ni. Kampung ni lah. Macang ataupun dekat Ulu Gali. Ulu Gali Bukan bang. Okey, dia kalau itu Gali Ulu tu kat sini. Saya ni Kampung Pintu Padang, Tok Macang, Ulu Gali. Oh. Abang perasan kalau dari sini kita mengalir ke sana traffic light. Ada sekolah menengah sains kau abang perasan tak? Sebelum sekolah menengah sains ada sebelah kanan. Sebelah kanan. Masuk situ. Kalau macam straight lagi tu Tak, ada sebelum Uludong. Sebelum Uludong. Ya. Perasan. Itu dari situ Mempaga Temelur, Sungai Ruan. Masuk situ lah. Mana tahu lain kali saya pergi sana. Boleh bawa saya. Abang Sabar tu Bukan, saya Nazri. Oh, Nazri. Siapa dia yang buat dodol? Betul-betul sabar bang Betul. Kacau dia 8 jam. Iyalah betul. Okey, tahu. Dia kena orang yang kuat. Betul. Okey bang. Hati-hati bang. Salam tu. Kampung Tras Raup. Sini las ada cahaya. Lepas ni dekat depan tu dah gelap gelita. Macam biasa malam ni sebarang pertembungan memang kenyataan tanah dan batu runtuh di sepanjang jalan pada musim hujan. Sila hati-hati. Sebenarnya dekat sini line pun tak berapa cantik tau. Line pun tak berapa cun sebenarnya dekat sini. Tapi macam biasa, hati-hati je lah. Okay, let's go. Saya tak akan bawa laju, saya slow je. Dan kalau saya ada nampak yang pelik-pelik, saya akan pusing balik. Saya akan tengok di sepanjang laluannya. Setakat ni lighting, saya pun berpuas hati lah dengan lighting ni. Bulan pun terang malam ni, boleh tengok dekat atas tu, itu bulan. Kuala Lumpur 108. Boleh tengok kuil dekat bawah tu. Dekat sana. Dan ada pokok. Sekejap saya matikan enjin.
Boleh dengar bunyi sunyi dekat sini. Dengar Dekat sana pun ada benaan kuil. Dan dekat sini, tapi saya tak akan turun lah dekat bawah sebab risau nanti dikatakan menceroboh ataupun sebaliknya. Ini salah satu kuil yang ada dekat area Raub ke Bukit Fresher. Dan yalah, dekat sini pun ada cerita juga. Cerita dia, sekejap saya jalan dulu sebab saya takut. Okey. Cerita dia, siapa yang adalah beberapa pengguna yang lalu tempat ni selepas pukul 12 malam mereka pernah melihatlah. Okey. Satu kelibat Aci lah, ataupun seorang perempuan berbangsa India yang sudah berumur di tepi laluan tersebut dan menahan kenderaan yang lalu di sekitar sini. Cerita dia macam tu. Itu mengikut daripada cerita kenalan saya. Ada 3 orang kenalan saya yang menceritakan macam tu, dan salah seorang daripada yang menceritakan tu berbangsa India, dan lagi 2 orang Melayu lah, yang cerita dia orang. So saya kena dengar lah, saya dengar je lah. Dan nama pun kita dengar cerita kan, kita tukang dengar je lah. Memang gelap lah. Satu cahaya pun tak ada. Pokok bulu Oh, nampak tu apa tu? Nampak tu? Tengah-tengah hutan ada anjing. Betul ke anjing ni? Betul anjing ah? Betul lah, okey. Saya tak nak kacau korang. Saya akan teruskan perjalanan saya. Saya kata bulan tadi, okey, nampak tu? Terang bulan malam ni. Tapi saya tak boleh fokus dekat atas. Saya kena fokus dekat bawah ni. Mandakan jalan sini yang berbengkang-bengkok. So saya kena sentiasa fokus. Tadi saya off kamera. Lepas tu seakan ada sesuatu lah dekat sebelah sini. Saya pusing balik, tapi saya dah on kamera. Saya tak nampak lah, itu bulan terang. Saya berpatah balik. Sekarang ni kedudukan saya mengalah balik ke Raub. Tapi tak apa, kemungkinan saya salah tengok, tak apa. Itu pengalaman tersendirilah, okey. Saya berpatah balik. Kalau ada macam saya rasa something je, saya akan pusing balik tengok, itu je. Okey, macam yang saya bagi tahu, sebarang pertembungan memang tak boleh dielakkan. Itu je. Tak kisahlah siapa pun. Tapi walau bagaimanapun, sebarang masalah tu kalau boleh minta dijauhkan lah. Minta dijauhkan. Kalau boleh, kalau tak boleh buat apa. Teruskan perjalanan, let's go. Macam yang saya cakap sebelum ni, setiap perjalanan saya itu saya sambil-sambil lah, okey, tolong-tolong bantu mencari dan melihat individu-individu yang dilaporkan hilang. Mana tahu kalau saya ternampak, kurang-kurangnya saya tak buang masa saya.
Kurang-kurangnya saya boleh membantu lah untuk melihat dan melaporkan kepada pihak yang tertentu ataupun pihak yang berwajib lah. Dan dalam masa yang sama, macam biasa, kalau saya ternampak kenderaan yang rosak ataupun siapa-siapa lah, motor, kereta yang rosak tepi jalan, macam biasa saya akan ulurkan bantuan mana yang saya mampu. Tak kisah tempat tu gelap ke, berpenunggu ke, berpuaka ke, saya akan berhenti tolong individu-individu yang kereta rosak ataupun motor rosak di tepi jalan. Saya akan tolong apa yang perlu. Dan sebelum ni pun saya pernah ada pengalaman lah. Ada apa? Saya pernah jalan satu tempat tu. Jalan ni nak pergi belakang Pantai Timur lah. Jalan yang saya maksud jalan tadi tu, cerita apa tadi dah lupa lah. Gelap Kau gelap. Saya matikan enjin sekejap. Kita merasai suasana malam di sini macam mana. Boleh dengar tu bunyi-bunyi malam. Allah. Memang gelap. Okey, cerita saya tadi, saya dah ingat dah. Saya kata, saya pernah ada satu pengalaman dekat Pantai Timur. Ada kereta rosak. Dia satu family. Dan diorang nak mendapatkan bantuan, tapi bantuan yang sampai itu besok pagi. Okey. Satu family tu kiranya lelaki tak ada lah, perempuan saja time tu. Dia punya mak ke dia punya kakak dengan adik-beradik lah. Saya pun tak banyak tanya. Saya tanya dia orang dari mana. Dia kata dari Kuala Lumpur lah. Lepas tu saya kata lah bantuan tu datang dari mana. Dia kata datang dari KL lah juga. Dia kata besok baru sampai bantuan lah. So kiranya memang lambat lah. Saya pun tahu lambat. Kejadian tu lebih kurang tengah malam, pukul 11 malam. Dan saya pun tak sanggup lah nak tinggalkan diorang dekat sana. Oops, apa ni? Okey, saya pun tak sanggup nak tinggalkan diorang sendiri dekat jalan yang semak samun kiri kanan tu. So, saya apa lagi? Saya temankan diorang sampailah ke pagi. Saya parking motor dekat tepi lah, dekat-dekat dengan diorang jugalah time tu. Diorang pun senang hati, alhamdulillah. Kurang-kurangnya saya boleh tolong dengan cara macam tu lah. Sampai besok pagi tu. Dan saya gerak awal sikit lah, lebih kurang pukul 7, dah cerah lah, time tu dah cerah, baru saya gerak, saya tinggalkan diorang. Bantuan time tu dah on the way lah, tapi dah cerah. So, mungkin selamat lah untuk saya tinggalkan diorang, so saya pergilah. Boleh dengar bunyi-bunyi hutan. Okey, saya akan teruskan perjalanan. Kejap lagi saya nak matikan kamera. Macam biasa, saya akan ride macam biasa. Dan kalau ada tempat yang saya rasa saya nak on balik, saya akan on balik. Macam saya kata itulah. Okey. Memang hutan tebal, kiri kanan ni hutan tebal lah. Banjaran Titi Wangsa. Tak ada kenderaan langsung lalu. Let's go. Dengar bunyi itu. Itu bunyi-bunyi hutan
Saya pun tak tahu apa yang ada di kiri kanan bukit ni yang sedang melihat saya. Pasti ada. Mesti ada, oke. Boleh tahan sejuk juga malam ni. Sejuk. Tapi saya terdengar seakan ada bunyi sesuatu di bagian sana, tapi tak tahu apa. Mungkin ada something. Oke, di bagian sini ada yang menceritakan lah di bagian persimpangan naik ke Bukit Freshen. Di sini The Gap, depan sana tu tempat rumah The Gap Rest House yang saya kata abandoned hotel tu. Dekat sana lah, dah dekat dah. Oke. Cerita tentang tempat ni ada yang mengatakan orang pernah lah nampak benda tu ada dekat sini tengah-tengah malam, berpakaian putih, berambut panjang. Itu mengikut cerita diorang lah. Entah betul ataupun tidak, masih tak boleh dibuktikan. Berdiri dekat sini dan menahan kenderaan yang lalu. Siapa tak kuat semangat, boleh terbabas dekat corner tu ataupun jatuh lah kalau naik motosikal. Itu mengikut cerita pengalaman beberapa individu. Ataupun lebih tepat lagi, mereka melihat Pontianak. Bulan. Sebenarnya saya kadang-kadang rasa macam nak cerita benda-benda macam tu, ya korang pun tahu kan, macam tak berapa elok. Tapi sebenarnya saya tak tahu macam mana nak sampaikan sesuatu benda tu. So kita cakap je lah. Yang penting kita sendiri sentiasa hati-hati dan waspada. Itu je lah. Adakah saya perlu tinggalkan tempat ni sekarang? Oke, macam biasa. Ini mengalah ke Kuala Kubu Baru, Kuala Lumpur. Dekat sini. Dan sini mengalah ke Raub, Taranum, Tras. Ataupun lebih tepat, Negeri Pahang, Darul Makmur. Tadi saya dari sini lah, oke. So sekarang nih saya akan menuju ke Kuala Kubu Baru, Kuala Lumpur. Let's go. Sunyi aja tempatnya. Tempat tadi tuh turun, oke. Yang nih kalau nak naik ke puncak Bukit Freshen, dekat atas tu lah, lebih kurang 8 km. Dekat sana baru ada penempatan. Dekat bawah ni memang, dekat The Gap Rest House ni memang tak ada penempatan. Boleh baca ni. Peringatan dilarang berhenti antara dua gate atas dan bawah. Reminder, stopping between two gate is strictly prohibited. Untuk naik, dan dekat sana tu untuk turun. Saya akan teruskan lagi perjalanan saya menuju ke Kuala Lumpur. Ini dia punya pintu gerbang. Ini sempadan. Oke, sekarang saya dah masuk Negeri Selangor. Dekat sana tuh Negeri Pahang. Sana Negeri Pahang. Oke, yang ini dah Negeri Selangor lah. Boleh tengok dekat sini, nampak tu? Sempadan Negeri Pahang, Darul Makmur. Oke, dekat sana Pahang. Sekarang ni saya dah dekat Selangor dah.
Ini jembatan gantung tadi yang saya naik doh. Ini rumah tuh, saya pernah bermalam dekat sini. Nanti saya akan share link di bahagian description. Oke, saya rasa nak tengok. Oke, boleh tengok. Kalau tak nak tengok, tak ada paksaan. Risau juga saya kan, saya suruh-suruh tengok. Tengok-tengok orang bosan tengok muka saya dalam tu kan. Saya berhenti sekejap dekat sini. Cantik rumah ni. Sayang jembatan gantung. Ditinggalkan macam ni aja. Sekarang ni saya ada dekat atas jembatan gantung. Oke. Betul-betul dekat atas jembatan gantung. Sekarang pun lebih kurang pukul 2. Lebih kurang lah. Ups. Ada serang laba-laba tengok. So saya takkan langgar benda ni. Saya kira nak pergi sampai ke ujung sana. Tapi tengok-tengok nampak ni sarang laba-laba. So saya takkan langgar, saya takkan rosakkan lah. Sebab kalau saya terus ke depan, yang pastinya saya akan langgar sarang laba-laba ni. Laba-laba. 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 Boleh tengok. Hai. Nampak ke ni dalam kamera ni? Untuk mereka yang memang mata terang mungkin boleh nampak lah, okey. Saya bermalam dekat sini lebih kurang 1 tahun lepas. Line pun sini tak berapa cantik. Line sekejap ada, sekejap tak ada. Pukul 2. Pukul 2.15. Line sekejap ada, sekejap tak ada. Line internet. Kadang-kadang langsung tak ada line call. Boleh tengok tu, nampak tu sikit je. Line internet timbul tenggelam lah. Tengok line call pun taklah banyak sangat. Waktu saya stay dekat sini, time tu pun ada sarang laba-laba juga. Dan saya pun tak ingat saya langgar ke ataupun saya elak. Rasanya saya elak sarang laba-laba tu. Boleh tengok sarang laba-laba ni. Saya elak kot sarang laba-laba tu. Dan waktu tu hujan. Ingat lagi hujan. Ketika tu hujan lah. Memang sejuk tempat ni kalau hujan. Ini hutan dekat sini. Dan saya nak bagi tahu ini bukan macam biasalah, okey? Ini bukan nak tunjuk berani ke ataupun sebaliknya. Ini kita sekedar berkongsi. Kenapa goyang tu pokok tu, tengok. Nampak tu pokok tu goyang, lain tak goyang. Nampak? Dia goyang sebab kan saya dekat jembatan gantung, saya bergerak nih, tengok nih. Memanglah dia goyang, tengok. Tengok tuh goyang. Yang lain tak goyang. Bukan sebab ada hantu ataupun sebaliknya. Kita panggil hantu. Okey, rakyat Malaysia panggil hantu lah.
jin dan syaitan sebenarnya, oke. Tapi memandangkan kita ni, kita panggil benda tu guna bahasa Malaysia. So, kita dibiasakanlah dengan perkataan hantu. Saya akan teruskan perjalanan. Akan teruskan perjalanan. Let's go. Sayang The Gap Rest House ni. Memang sayang. Boleh tengok dekat sini. Rest House Gap. Jalan nak naik atas Bukit Pressure tu siap dibina pada tahun 1920-an. 1920-an. Jalan daripada The Gap ni ke atas puncak Bukit Pressure tahun 1920-an bermakna jalan yang ada sekarang ni, tempat saya lalu ni, daripada Kuala Kubu ke Bukit Pressure ataupun daripada Raub ke Bukit Pressure, jalan tu lagi lama lah daripada yang menuju ke puncak Bukit Pressure tu, yang one way naik, one way turun. Sebab kewujudan yang laluan ke atas puncak Bukit Pressure tu tahun 1920-an, 1920, bermakna yang jalan besar ni dekat luar ni pun dah wujud lah sebelum dia wujud. Okey, ini salah satu kuil di sini, dan saya takkan kacau pun ataupun musik, tapi dalam hutan lah kuil ni, tepi jalan di tengah-tengah hutan. Rasanya diorang pun takkan datang dekat sini malam-malam ni. Tak tahu bila diorang datang, saya pun tak tahu. Dekat sini lah Saint Dragon ni terbunuh. Ini kuil, salah satu kuil lah yang ada di sini, di jalan apa, Bukit Pressure menghalang ke Kuala Kubu. Saya pusing balik, saya tunjuk. Okey, dekat Seleko sini saya dah review tempat ni, saya dah review dan saya dah ceritakan tentang tempat ni. So saya akan share link tu di bahagian description. Korang boleh tengok lah nanti. Selepas saya review jalan ni, waktu saya menceritakan lah sebab apa yang saya tahulah kejadian serangan hendak pihak komunis tu, saya pun sempat bercerita dengan orang-orang lama di Kuala Kubu. Dan diorang ada bagi tahu dekat saya yang dekat sini ada tertulis tahu satu batu. Tapi batu tu diorang pun tak tahu dekat mana. Susah nak cari, dia kena tumbuh semak. Di mana batu tu adalah tertulis serba sedikit tarikh dan kejadian sebenar waktu serangan hendak tu. Diorang tulislah orang-orang lama tentera ke ataupun orang-orang lama lah time tu tulis dekat batu tu. Wow, wah, sini air terjun Ini air terjun Sungai Ciling apa? Semangkok apa?
Saya pun lupa lah tempatnya. Semangkuk ke Sungai Ciling dekat Kuala Kubu sana. Ini semangkuk lah. Tapi sekarang ada pokok. Ada pokok tumbang tutup tempat ni, tengok. Itu semua, itu pokok. Ini pokok. Tengok dekat sana ada pondok. Pokok ni dia tumbang. Sana air terjun. Ini pokok. Pokok besar. Tak boleh nampak air terjun tu sebab pokok tu dah tutup Pokok tumbang tu tutup, tapi tak apa. Kita matikan jin sekejap, saya pergi tengok. Kita pergi tengok air terjun. Saya akan berjalan dekat sana. Dekat sini air terjun, tapi pokok ni dia tutup, so tak boleh nampak. So saya panjat atas ni lah, saya tengok, nampak tu. Dekat sana air terjun. Oh, boleh tahan juga lah tempat ni. Saya akan cuba turun lalu bawah ni. Besar lah pokok ni. Mungkin dia dah reput lah. Allah. Air terjun boleh tengok. Dekat sini dia ada macam satu kola lah, tempat mandi. Sebenarnya tempat ni pun ada cerita lah. Ada cerita, tapi tunggu sekejap lagi. Takkan saya nak cerita dekat sini. Boleh je kalau saya nak cerita kan. Tapi orang kata macam tak menghormati apa. Okey. Saya sampai dekat motor dulu baru saya cerita. Pokok tinggi. Kalau pokok ni tak tumbang, boleh tengok sebenarnya. Boleh nampak dari jalan tu. Tu motor saya dekat sana. Sememangnya tempat ni adalah yang tahu cerita tentang tempat ni, bolehlah kongsi lah, okey? Boleh kongsi cerita korang. Apa yang saya tahu lah, serba sedikit tentang yang tempat ni lah. Ada orang pernah nampak satu sosok lah ataupun kelibat berbadan besar yang tengah mandi di kola yang tempat saya tunjukkan tadi tu, dekat air terjun tu kan. Air terjun tu dekat sana ada satu macam kolam kecil tu kan. Ada satu sosok berbadan besar, berkulit pucat, gempal, tinggi, sedang berendam di sana di malam hari. Dan benda tu pun tak tahulah sama ada entiti kah. Orang yang nampak benda tu dia ceritakan dekat saya secara spontan lah, okey. Di mana orang tu yang ceritakan benda ni dia pun seorang yang mengembara macam ni juga, cuma dia beza sikit lah sebab dia bukan jenis yang suka rakam-rakam ataupun buat video. Dia bukan macam tu. Dia cuma seorang yang nak uji keberanian dia aja. Dia pernah berhenti dekat sini, dia kata, dan dia pergi dekat sana, dia nak basuh muka lah. Tengok-tengok benda tu ada dekat sana. Tapi orang yang ceritakan dekat saya ni, dia tak lari time tu.
benda tu yang macam seakan-akan dia siap mandi, dia terus naik pelan-pelan sampai dekat atas air terjun tu. Dia lalu semak-semak tu lah. Dan manakala yang orang yang tuan ceritakan cerita ni dekat saya, dia hanya mampu melihat sajalah. Dia tak tegur dan dia pun tak panggil lah. Dia biarkan entiti tu berjalan masuk dalam hutan. Lepas tu dia pun basuh muka dan dia pun terus tinggalkan tempat ni lah. Macam tu lah cerita dia. Dia ceritakan dekat saya sendiri. Kalau tengok dekat bagian sana ada macam satu terowong kecil lah, tempat air ni mengalir. Saya pun baru ingat nama tempat ni air terjun apa? Sungai Semangkuk. Boleh tengok pokok tumbang tu dekat sana. Dekat sini ada satu terowong kecil lah. Saya nak tengok apa dia dalam terowong tu. Tak ada apa-apa kot. Lebih kurang macam ni lah dekat dalam ni. Dekat sini pun ada sarang laba-laba, tengok. Boleh nampak laba-laba tu. Nampak tu. Tu dia. Tapi saya tak nak langgar pun sarang ni. Tapi sarang laba-laba ni dia macam separuh je. Dekat situ tak ada pun. Boleh dengar bunyi air sungai yang mengalir dengan bunyi-bunyi hutan lah. Saya dah rasa ada air sungai ini memang sejuk. So, saya akan teruskan perjalanan saya. Saya pun tak boleh lama-lama dekat ni apa? Bawah tunnel ni. Macam ada suara saya dengar. Saya akan repeat balik video nanti. Saya dengar apa dia kata. Seakan suara perempuan lah. Saya akan keluar daripada tempat ni. Saya rasa meremang. So, ada baiknya saya jalan. Sebab saya takut. Terima kasih. Jalan menuju ke Kuala Kubu. Minta maaf Saya minta maaf sekali lagi. Macam yang saya kata tadi, bukan saya nak menakut-nakutkan, tapi memandangkan konten saya ini berkisahkan cerita-cerita rakyat dan berkisahkan cerita benar yang dialami oleh saya sendiri ataupun dialami oleh orang lain lah. Cerita-cerita rakyat sememangnya mungkin ada tokoh tambah dia lah. Yang tu saya tak tahu. Tapi kebiasaannya individu yang menceritakan saya hal-hal spiritual ataupun hal-hal mistik ni, saya akan tanya dia balik, cerita ni kisah benar ke? Dan dia akan cakap iya, kisah benar. Dan saya akan anggap dia cerita tu cerita benar lah.